Hello beautiful souls, it's your girl Shashi Shu. Welcome back to our channel. So, hari ini saya akan ceritakan tentang seorang pembunuh bersiri Scottish telah membunuh hampir 15 orang lelaki dari tahun 1978 hingga 1983 di London. So, dia akan mengajar semua mangsanya yang dijumpai di pub atau club ke rumahnya untuk minum, dan dia akan kemudiannya mencekik mereka sampai mati, bakar badan mereka dan akan membuangnya ke dalam unggun api atau flash mayat tersebut dalam makot tandas. Oh my god, I cannot breathe. Bila saya baca kes ni, saya dah tak boleh breathe guys. Mesti korang tak salah mendengar kan? Jom dengar aku bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Dennis Andrew Wilson. Dennis Andrew Nielsen telah dilahirkan pada 23 November 1985 di Fraserburgh, Scotland, UK. So, dia dikenali sebagai Das Nielsen, aka The Kindly Killer or The Merciful Kill Murderer. So, nama ayahnya adalah Olaf Magnus Nielsen, seorang askar, dan ibunya bernama Elizabeth. So, mereka telah dikurniakan 3 cahaya mata, iaitu 2 lelaki dan seorang perempuan. So, anak pertama adalah Olaf Jr., anak kedua Dennis, dan anak perempuannya bernama Steve. So, ibu bapa mereka telah bercerai pada tahun 1988. So, sejak itu Dennis rapat dengan atunya Andrew. Malang tidak berbau, atunya pula meninggal dunia pada tahun 1951 akibat serangan jantung semasa dia pergi mancing. So, dia tiba-tiba got heart attack, so dia meninggal dunia. So, sejak dari itu Nielsen menjadi pendiam dan dia akan mendekati orang dewasa lain untuk menawarkan kasih sayang kepadanya. Dah lah ibu bapa dia cerai, lepas tu atunya dia belum meninggal dunia, dan dia yang paling rapat dengan atunya pun meninggal dunia. So, mesti dia memerlukan seseorang untuk menunjukkan kasih sayang. Dia kan masih kanak-kanak. So, semasa dia makin dewasa, Nielsen menyadari bahawa dia bukan heterosexual, tetapi dia tidak pasti sama ada dia gay atau bisexual. So, kerana budak lelaki yang dia tertarik kelihatan mencurigakan seperti adanya, so dia tidak sure jenis apa dia tu. Untuk menguji tarikannya, Nielsen pernah membelai kedua-dua adik dan abangnya semasa mereka tidur, tetapi abang tu terjagalah sengak situ. So, sejak itu Nielsen telah dibuli dan dipanggil ayam, iaitu slang Scotland untuk seorang gadis pilih abangnya. So, semua korban Nielsen adalah pelajar lelaki yang dijemput dari bar dan dibawa ke rumahnya, dan kemudian mereka akan mengadakan hubungan. So, setelah memuaskan hasil, Nielsen akan mencekik dan menenggelamkan korbannya hingga tewas. So, nama Nielsen adalah Stephen Holmes yang berumur 14 tahun. So, Nielsen telah menemui Holmes di pub Cricklewood pada 30 Disember 1978 selepas Holmes tu gagal untuk membeli alkohol di sana. So, masa tu Nielsen nak minyak banyak, so dia tengah high. So, dia percayalah yang Holmes tu his age is around 17. So, dia pun menjemput Holmes ke rumahnya dan mereka pun minum bersama sehingga mereka tertidur. So, esokan paginya Nielsen bangun tidur dulu. So, dia pun dah bangun tidur tu, lepas tu dia pergi mencakik Holmes yang tengah tidur di atas katilnya. So, dia mencakik tu guna tali leher sehingga dia tidak sadarkan diri, and then dia menenggelamkan budak itu dalam baldi air di dapur. Bukan itu saja, Nielsen juga mengelecap 2 kali di atas badan Holmes dan kemudiannya menyembunyikannya di bawah papan lantai. So, 8 bulan kemudian dia meminum kayu api di belakang rumahnya dan membakar mayat Holmes. Wow, saya tak boleh breathe guys. I cannot. Memang tak boleh breathe kan? Macam mana dia boleh sangkut macam tu ya? Sama macam. So, 2 bulan kemudian Nielsen pun bertemu dengan seorang pelajar Kanada bernama Kenneth, juga di sebuah pub, dan menawarkan Kenneth untuk menunjukkan beberapa kawasan di London lah. So, selepas memberi lawatan tu, Nielsen menjemput Kenneth pergi ke apartmennya. So, once dah sampai apartmen tu, Nielsen buat apa lagi? Dicekik Kenneth sehingga mati sambil dia mendengar muzik. Wow, power dia boleh macam tu. Dia dengar muzik, dia boleh cekik orang. So, keesokan harinya tu, dia pergi memotong badan Kenneth dalam beberapa posisi yang tidak senonoh. Bukan itu saja, dia mengambil gambar setiap kali dan menonton televisyen dengan mayatnya di sisi. Oh my god, I tak boleh breathe guys. Dia dah potong, lepas tu dia ambil gambar, dia letak mayat yang putus di sebelah dia, boleh tonton TV. Oh my god, I don't know what to say. Selepas itu, dia membungkus mayatnya itu dalam beg plastik dan menyembunyikannya di bawah papan lantai. So, selepas 2 minggu tu, Nielsen mengali dan menanam semula mayat Kenneth 4 kali berasingan. So, setiap kali selepas dia mengali mayat dan sebelum dia menanam semula tu, dia akan meletak mayat itu di atas kerusi berlingkar, di mana
dia kekal semasa Nielsen minum dan menonton televisyen. So maksudnya kat sini Nielsen tu dah menanam mayat kan. Lepas tu dia boleh mengalih balik, letak mayat tu sebelah dia sambil menonton televisyen dan sambil minum. So dia tu macam mayat tu accompany him lah. Oh my god. So mangsa seterusnya adalah seorang budak berusia 14 tahun bernama Duffy yang pertama kali dicekiknya dan kemudian lemas di siki dapur. So selepas itu Nielsen membawa mayat Duffy ke dalam bilik air dan mandi bersamanya. Means dia mandi dengan mayat lah. So dia mencium, memuji, melacak badan Duffy berulang kali selama 2 hari berikutnya. Oh my god, I don't know what to say. So apabila badan tu menjadi kembung, Nielsen akan mengemunyikannya badan tersebut. So di bawah papan lantai. So aktiviti jenayah Nielsen tu meningkat bermula pada Ogos 1980. So selepas juga menyembur mayat dengan deodorant dan racun serangga untuk menghilangkan ular dan bau, dia memotong mayat-mayat dan membakarnya di tempat buangan di belakang rumahnya. Oh my god. So untuk memastikan mayat tu dalam keadaan fresh, dia boleh pergi sembur deodorant. Lepas tu racun serangga semua. Oh my god. I don't know guys. Sambung balik. Nielsen tu buat perkara ini sampailah perbuatannya kantoi pada 4 Februari. Nielsen pernah mengadu kepada ejen ladang di mana longkang rumahnya tersumbat lah. So dia tidak menyadari bahawa yang tersumbat tu semua bahagian badan mangsa sendiri yang menyumbatnya. So yang dia potong yang dibuat itulah yang menyebabkan longkang tu tersumbat. So bila tukang pai bernama Michael tu beritahu Nielsen bahawa dia telah menemui longkang tu penuh dengan pahan, daging dan tulang kecil. Nielsen tu cakap apa tahu dengan tukang pai, dia cakap ada orang makan KFC dan buang kat situ. Karena dia tak sedar yang dia yang pernah buang tu kan, so mesti dia yang pernah buang tu mesti ditahukan apabila pemain tu cakap I don't know what he was thinking. So and then tukang paip tu Michael dengan penyelia datang ke rumah Nielsen esok untuk bersihkan longkang, tetapi mereka mendapati ada sesuatu yang mencurigakan. So mereka pun periksa paip yang menuju longkang dan menemui lebih banyak tulang dan serpihan daging dalam paip yang datang dari tingkat rumah Nielsen tinggal. So after that buat apa lagi? So orang paip dengan penyelia tu pergi laporkan ke polis, and then pakar patologi datang ke rumah dan mengesahkan bahawa tulang itu adalah manusia. So dan salah satu daripada sisa daging itu adalah sebahagian daripada tanda leher yang mempunyai tanda tipikal pencekihan yang Nielsen pernah cekik maksud tu. So kemudian 3 pengawal pun datang ke rumah Nielsen, tunggu Nielsen pulang, and then mereka melihat, and then mereka dapat bau rebut di pintu Nielsen yang sangat-sangat berbau guys. Kan dia dah bunuh banyak, lepas tu dia boleh tidur dan simpan dekat rumah, so mesti ada bau rebut kan dekat rumah dia. Nielsen tu mula-mula berpura dan terkejut apabila pengawal beritahu bahawa longkang dia tu tersumbat disebabkan oleh mayat manusia. So bila pengawal itu tanya untuk memberitahu lokasi mayat lain, dia membawa pengawal semua tu ke salah satu almari yang mengandungi jenazah. So disimpan semua mayat dalam satu almari. So bila polis tanya sama ada banyak lagi atau not, so Nielsen kata apa tahu, dia cakap ceritanya panjang, and saya akan memberitahu semuanya di balai polis. So semasa dia telah ditangkap and on the way to balai polis, seorang pengawal itu tanya kepada Nielsen sama ada mayat itu milik seorang atau 2 orang. Nielsen memandang ke arah luar tingkap dan cakap, dia macam tu, and then dia menjawab 15 atau 16 sejak 1978. So Nielsen tidak lama kemudian membuat pengakuan penuh dan memberitahu pengawal, membawa pengawal ke lot tempat yang dia telah memusnahkan semua mayat, iaitu tempat di Melrose Avenue. So bagaimanapun dia mendakwa bahawa dia tidak mempunyai niat untuk membunuh sehingga saat sebelum pembunuhan. So what he said, dia tak ada niat nak bunuh, tapi dia bunuh juga. I think so, yang dia cakap dia tu tiada niat sehingga melakukan pembunuhan just alasan lah. So let's continue. Pada 4 November 1983, Nielsen didapati bersalah atas 6 pembunuhan dan 1 percubaan pembunuh. Sebab ada satu mangsa itu masa dia nak bunuh tu dia dah dapat lari lah. So sebab tu 1 percubaan pembunuhan, dan dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol selama 25 tahun. So pada 12 Mei 2008, Nielsen meninggal dunia akibat komplikasi berikutan pembedahan perut yang dilakukan pada usia 72 tahun. So semasa dipenjarakan di penjara Fulsuden di England, Nielsen telah dipindahkan ke hospital di York pada 10 Mei semasa dia mengalami sakit perut. So semasa proses itulah Nielsen telah mengalami pembekuan darah, kemudiannya meninggal dunia. So berdasarkan memutuskan punca kematiannya adalah embolism pulmonary dan pendarahan peritoneal.
So, mangsa Nielsen adalah lelaki homoseksual muda yang mana kesemuanya ditemui di bar dan kesemuanya ditemui secara awak. So, dia akan menarik mereka ke rumahnya dengan menawarkan makanan, alkohol atau tempat tinggal dan mencikir mereka sehingga pengsan atau tidur. So, sekiranya mangsa tidak disedarkan tetapi belum mati, dia akan menenggelamkan semua mangsa itu di dalam sinki, tak mandi atau baldi air. So, selepas itu dia akan memandikan mayat, mencukur mereka, hibus mereka, and then hibus pakaian dan menyandarkannya di atas katil atau kerusi berlingkar dan memusnahkan semua barang peribadi mereka. Oh my god, saya tak boleh beri macam mana seorang boleh buat macam ni, sampai macam ni guys. So, pengajaran di sini adalah jangan ikut orang yang kita tidak kenal, sama ada dia menawarkan untuk beri makanan ke atau tempat tinggal ke or anything. Jangan ikut. Kita tetap motif dia. So, berhati-hati di mana jua anda berada. Harap korang enjoy this video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Di mana ada jenayah, di situ ada saya.